على رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأن تطلق به عن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وبعد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين ya rabbal alamin. Hari ini kita sambung lagi pengajian kita berkitab permasalahan yang ke-13 daripada kupasan kitab Ruh. Dan hari ini sambungan permasalahan ke-13. Saya baca balik soalan ni walaupun nak kita bincang separuhnya, iaitu adakah anak-anak kecil diuji dalam kubur-kubur mereka. Berkata yang lain pula, yang lain itu pendapat ulama yang lain, soal kubur itu hanya berlaku kepada orang-orang yang sudah mengerti tentang perutusan Rasul. Maksudnya orang-orang yang akil, orang-orang yang waras. Kemudian orang-orang yang baligh, iaitu yang sudah pun dewasa. Bukan dewasa, maksudnya sudah baligh, maksudnya sudah bermimpi, sudah baligh ataupun kita panggil, termasuk juga orang-orang yang dewasa ya. Kemudian dan siapa yang mengutus dan siapa yang mengutusnya lalu dia akan ditanya adakah dia mempercayai Rasul itu serta mentaatinya atau tidak. Mana sesiapa yang diutuskan kepadanya, diutuskan kepadanya, mana siapakah orang yang diutuskan Nabi kepadanya, baru ditanya. Kalau tak diutuskan, mereka tidak akan ditanya. Dan kemudian ditanya soalan itu, apakah mereka mempercayai Rasul itu serta mentaatinya atau tidak mentaatinya. Maknanya kalau persoalan atau pertanyaan mengenai seorang Rasul itu mesti ditanya kepada orang yang sudah mengerti, kepada orang yang sudah, orang yang akil, orang yang waras maknanya, dan orang yang baligh, orang yang disampaikan Rasul itu kepadanya, barulah dia tahu sama ada yang ni Rasul atau tidak, dan barulah dia faham adakah dia wajib mentaatinya atau tidak. Justru itu kalau ditanya kepadanya, apakah kamu mentaati Rasul ini, maka barulah senang untuk ia menjawabnya ya atau tidak. Kerana benda itu, kerana Rasul itu atau perkara itu perkara dakwah Rasul itu sudah sampai kepada. Kalaulah tidak sampai, tiba-tiba tanya, macam mana agak-agak? Atau ditanya orang yang tak reti, atau ditanya kepada golongan tidak mengerti, agak-agak macam mana? Sebab itu ulama ada sebahagian yang mengatakan diutuskan ataupun soalan-soalan itu ditanya kepada golongan-golongan ini sahaja, golongan orang yang sudah berakal baligh sahaja, dan orang yang diutuskan Rasul kepada mereka itu. Baik. Maka akan dikatakan kepadanya, apa katamu kepada seorang lelaki yang telah diutuskan kepadamu? Madza taqulu fi rajulin bu'isa ilaikum, dan apakah yang dikatakan oleh kamu kepada lelaki yang sudah diutuskan kepada kamu? Adapun anak kecil yang belum tahu membezakan antara sesuatu dengan yang lain, bagaimana akan ditanyakan kepadanya, apa katamu kepada seorang lelaki yang diutuskan kepadamu? Apa katamu bermakna apakah pandangan kamu, apakah pendapat kamu. Macam mana nak tanya kepada budak yang belum berakal
Budak yang belum baligh mengenai perkara minta pertanyaan ataupun minta kita kata kita tanya apakah pandangan kamu, minta dia punya buah fikiran dia, maka benda ini satu benda yang jauh sekali kesesuaiannya untuk budak-budak ataupun taraf untuk budak-budak. Andai kata akalnya dikembalikan kepadanya nanti dalam kubur, maka tentulah dia tidak akan tanya tentang sesuatu yang dia tidak mungkin mengetahuinya walaupun dikembalikan akalnya. Bagaimana dikembalikan padanya akalnya sedangkan dia hidup dulu pun tidak diiktiraf sebagai orang yang berakal baligh? Bagaimana? Dan ini tentu berbeza sekali dengan pengujiannya di hari akhirat. Maka Allah Ta'ala mengutuskan kepada mereka seorang Rasul, memerintahkan mereka supaya mentaati perintahnya, sedangkan akal mereka ketika itu ada bersama mereka. Maka barang siapa di antara mereka yang mentaatinya akan selamatlah, dan barang siapa mengingkarinya nescaya Allah masukkan dalam neraka. Ini merupakan suatu pengujian terhadap satu perkara yang Allah menyuruh mereka membuatnya pada waktu itu, dan bukan soalan terhadap suatu perkara yang telah berlalu bagi mereka dunia dari taat atau maksiat sebagaimana soalan itu mereka dalam kubur. Baik. Adapun hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang di atas, maka bukanlah maksudnya seksa kubur yang akan dirasakan oleh si anak kecil itu ketika dalam kubur disebabkan meninggalkan sesuatu ketaatan ataupun membuat suatu kemaksiatan, tetapi Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala tiada menyeksa sesiapa pun tanpa dosa dilakukannya. Akan tetapi seksa kubur yang dimasukkan kepada anak kecil itu iaitu kesakitan yang biasanya berlaku ke atas mayat disebabkan perbuatan orang lain, walaupun kesakitan itu bukan daripada hasil amalan lakukannya sendiri. Bukankah Nabi pernah berkata, innal maita la yu'azzabu bibukai ahlihi alaihi, sesungguhnya si mayat itu akan diseksa disebabkan tangisan kaum keluarganya ke atasnya, yakni dia akan merasakan pedih dan sakit daripada tangisan mereka itu, dan bukanlah dia diseksa sebabkan dosa orang yang hidup. Jadi uraian hadis ini saya rasa jelaslah. Maknanya kalau orang itu dia diseksa walaupun dia bukan daripada kalangan orang yang melakukan dosa, hatta walaupun kanak-kanak yang kecil yang belum berakal baligh itu sekalipun, disebabkan dosa orang yang hidup yang ada kena-mena dengan dia, seperti ahli keluarga dia yang meratapi akan kematiannya. Ini adalah hadis yang sahih, wajib kita beriman kepadanya. Mayat itu diseksa sebabkannya tangisan ahli keluarganya, tangisan ahli keluarganya ke atas. Ini maknanya kalau tangisan orang lain tidaklah, tangisan ahli keluarga disebabkannya. Ahli keluarga ni memang confirm nangis lah. Kalau bukan ahli keluarga takkan nangis lah, kecuali kalau bangsa Cina ni, kalau tak dia bawang kat mata dapat duit, Meli hai mata dapat duit. Tapi kalau kita di dunia orang Islam tidak begitu. Maka kalau ada setengah Quran hadis mengatakan yang kena seksa ni, setengah kitab kata yang kena seksa sebabkannya dia mewasiatkan kepada ahli keluarganya, kalaulah aku meninggal besok kau menangis lah, itu pun lagi diazab. Dia kata gitulah. Jadi kalau setakat sedih saja, tangisan saja, tidak mengapa jangan sampai melalau. Jadi kesimpulan dia yang dikatakan kena azab itulah raungan orang yang hidup terhadap orang yang mati, seolah-olah tidak meredai akan kematian orang yang di kalangan ahli keluarganya yang sudah meninggal dunia. Jadi jelas dari sini pendapat ulama yang kedua itu, budak diseksa bukan sebabkan yang tidak mentaati ataupun tidak mengikut akan perintah Allah dan Rasulnya ataupun juga melakukan dosa dan maksiat, tetapi sebabkan kerana kesalahan yang dilakukan oleh ahli keluarganya, seperti tangisan ahli keluarganya terhadap kematian. Dan dalilnya lagi surah Al-A'raf 164. Al-A'raf 164, wala taziru waziratun wizra ukhra, tiada penanggung dosa akan menanggung dosa orang yang lain. Maknanya kalau orang lain buat dosa, maka orang lain tidak akan menanggung dosanya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Baik, jadi maknanya kalau katakan mak apa ada yang berdosa, maka anaknya tidak akan menanggungnya, dan itulah sebaliknya. Kecuali kalau dalam kes yang lain, kalau bapaknya sendiri tidak didik anak, maka anak itu buat dosa, maka bapaknya akan menanggungnya selagi mana anak itu belum lagi mencapai umur akil baligh. Pedih dan sakit dirasakan oleh si anak kecil dalam kubur itu dapat diukur dengan pengertian sebuah hadis Nabi SAW yang berikut, as-safar qit'atun min azab,
Pelaian itu adalah sebahagian daripada seksa. Jadi azab dalam bahasa Arab itu maknanya umum, yang kami artikan dengan seksa. Tiada syak lagi bahawasanya dalam kubur itu terdapat berbagai-bagai kesakitan dan kerusingan dan kesesalan yang mungkin kesannya menyerap kepada si anak kecil itu. Maka dia juga turut terbawa dengan keadaan yang berlaku di sekitarnya. Sebab itu disyariatkan ke atas orang yang mendirikan solat jenazah ke atas anak kecil, supaya mohon kepada Allah Ta'ala supaya anak kecil itu dilindungi daripada semua seksa itu. Wallahu alam, itu terdapat dalam doa solat jenazah bagi anak yang kecil. Wallahu alam. Kita masuk permasalahan yang ke-14. Soalan yang ke-14 iaitu, adakah seksa kubur itu kekal ataupun sementara? Jawabnya ada dua. Pertamanya kekal. Yang keduanya hingga kepada suatu masa yang tertentu. Pertama kata kekal, yang keduanya dari tempoh dia, tempoh masa yang tertentu. Kekal yang pertama, kecuali apa yang diberitakan pada setengah-setengah hadis, bahwasanya diringankan bagi mereka antara dua tiupan sangkakala apabila mereka bangun dari kubur mereka. Maknanya kalau mula-mula tiupan sangkakala menghancurkan dunia ini, kemudian mati semua orang yang dalam kubur lah, yang ada dunia ni mati. Kemudian nak tiupan sangkakala kedua tu nak menghidupkan semua yang mati. Antara tempoh itu kata dia, maka waktu itu diringankan sahaja. Baik. Apabila mereka bangun dari kubur mereka, mereka akan mengatakan seperti yang disebut oleh Al-Quran. Ya wailana man ba'athana min marqadina. Wahai celakanya kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Surah Yasin ayat yang ke-52. Jadi malangnya kami, kata orang-orang yang mati itu, siapa yang menghidupkan kami? Jadi dalam firman Allah ini maksudnya itu adalah selepas tiupan sangkakala yang pertama, sebelum dibangkitkan tiupan sangkakala yang kedua. Yang menunjukkan kekalnya seksa itu firman Allah Ta'ala, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Al-Mu'min 46. Api neraka itu mereka dibawa ke sana pada waktu pagi dan pada waktu petang. Itu menunjukkan kekal. Jadi kekal itu, kekal ada tempohnya, dia akan diringankan. Dalil yang lain daripada hadis yang terdahulu sebutannya daripada Samurah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang mimpi Nabi SAW, yang padanya diberitakan bahawa orang yang di dalam kubur itu diseksa sebegitu rupa hinggalah pada hari kiamat. Ini telah pun kita belajar sebelum ini. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kisah kubur yang diletakkan Nabi di atasnya dua ranting hijau, seraya baginda mengatakan moga-moga diringankan seksanya selama ranting-ranting ini masih hijau. Kalaulah ranting itu masih hijau, ranting tamat, berarti dia masih lagi hidup. Dia akan mendoakan kepada orang yang mati itu supaya diringankan azab. Dan kesalahan orang itu ialah ada yang suka membawa mulut ke hulu ke hilir, dan yang keduanya mereka itu kencing lalu tidak mahu mensucikan. Kencingnya itu maknanya tidak mahu bersuci daripada melakukan pembuangan air kecil. Maka Nabi mengatakan, selagi mana ranting ini masih hijau, maka dia akan diampunkan oleh Allah, mana diistighfarkan oleh si ranting itu. Yang mana Nabi SAW mengharapkan keringanan siksanya bergantung dengan keadaan ranting-ranting itu masih hijau. Apabila ia kering, maka siksanya akan kembali seperti sedia kala. Jadi maknanya di situ menunjukkan azab kubur itu kekal, dan ada tempo-tempo dan juga ada waktu-waktu tertentu
dan sebab musabab yang tertentu menyebabkan siksaan itu akan terhenti seketika. Walau bagaimanapun menunjukkan siksa itu akan berterusan. Dan juga pada hadis Ar-Rabi' bin Anas daripada Abu Aliyah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bunyinya, kemudian baginda menemui suatu kaum dihempaskan batu besar ke atas kepalanya. Apabila berkecai-kecai, apabila terkecai-kecai, ia kembali pulih semula dan diulangi lagi perbuatan itu tanpa merasa penat lelah. Ini adalah hadis yang menunjukkan Rasulullah melihatnya ketika berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Tadi ada orang telefon saya rasa dia mu'alaf, tanya, Ustaz, ini malam ke yang ada semain 20 rakaat tu? Ustaz, 20 rakaat lambat lagi sebulan tu. Tu malam tu qadar Ramadan lambat lagi. Saya tahu malam Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ada 20 rakaat. Saya tahu mana dia tak ada Islam. Tahu mana dapat maklumat tu tuan. Orang kata ada sembahyang puasa Isra Mi'raj. Apa lagi solat Isra Mi'raj memang tak ada tuan. Tu dalam sunnah tak adalah. Kalau nak buat boleh dari punah lah. Bukan sunnah dia punah. Saya tu koji badak ke. Cakap siapa yang beritahu ni kan ada pula solat. Saya rasa tak orang kena dengan dia kan. Ataupun tanya orang Islam ni kan, orang yang mengata apa, orang yang lama Islam ni dia malam. Cakap mungkin ada ke malam ni, kau tanya ustaz. Tak mahu dapat nombor telefon tak tahu. Allah macam-macam kan. Baik, kemudian pada hadis yang lain tentang seorang yang memakai 2 pasang pakaian, lalu dia pun berjalan dengan berlagak megah sekali, maka Allah belahkan bumi baginya hingga tersungkur telannya dan dia tenggelam timbul dalam bumi itu hingga ke hari kiamat. Ini hukum memakai pakaian demi untuk berlagak, menunjuk dan merasa megah ya. Jadi dalam hadis ni bukanlah makna memakai pakaian mahal tak boleh. Pakai baju buruk ke. Dia kata memakai yang mahal dengan tujuan untuk rasa berbangga, itu tak boleh ya. Dan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib tentang kisah seorang kafir yang dibukakan pintu baginya hingga ke neraka, maka ia pun melihat tempat tinggal dalam neraka itu hinggalah tiba hari kiamat. Dalam riwayat Imam Ahmad mengenai cerita yang sama, ditambah pula kemudian dibukakan baginya suatu lubang ke api neraka, maka sampailah kepadanya dari kesengsaraannya dan bahamnya hinggalah tiba hari kiamat. Maka dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sudah dibentangkan tadi menunjukkan bahawasanya azab itu kekal, dan dia kekal sampai pada waktu tiupan angin tiupan sekala pertama, kemudian diringankan sampai tiupan sekala yang kedua, dan kemudian kekalnya itu juga ada kalanya dia boleh berhenti seketika kerana tempoh dan waktu ataupun keadaan yang tertentu. Walau bagaimanapun hadis pula menerangkan azab itu akan berkekalan sampai pada hari kiamat. Baik, yang kedua, persoalan yang keduanya, seksa kubur itu hingga kepada suatu tempoh yang tertentu atau masa yang tertentu, kemudian dia terputus, iaitu seksa setengah-setengah orang yang jahat yang dosanya ringan, maka dia pun diseksa menurut dosanya, kemudian diringankan sebagaimana nanti dia akan diseksa dalam neraka buat satu masa, kemudian lenyapkan seksa itu daripadanya. Ini jenis orang yang buat dosa-dosa kecil sahaja. Dosa-dosa kecil tu mungkin tak sempat dia nak bertaubat, tiba-tiba menganga terus dia, atau menganga matilah kan. Dosa kecil tu banyak, dia tidak sempat bertaubat. Cumanya jangan dosa kecil tu kita anggap kecil, itu saja. Anggaplah dosa kecil itu besar, dan jangan dipandang remeh akan dosa kecil. Kita dah belajar banyak, mengaji kat surau, ustaz kata dah dosa kecil itu dosa kecil dia tak dahsyat dosa besar, kita pandang remeh. Itu tidak kan. Pandanglah dosa kecil tu besar, dan besar lagi besar, kerana sifat orang munafik memandang dosa yang kecil itu kecil. Itu sifat-sifat dia. Betul lah, kalau orang munafik, dia kalau buat dosa tak bimbang dia, alah sikit je, orang lain dosa lagi banyak, apa tak? Dia gitu alah setakat sanding dia, seumur hidup sekali je, kalau masuk neraka sekejap je. Itu sama itu kalau kahwin pertama, kalau 4 kali kahwin, 4 kali sanding, dia dah pula itu baru anak pertama. Kalau kena anak yang 5 sanding, tak bapak kena seksa. Ni bapak suruh, mak suruh, nenek suruh,
atuk suruh, pak saudara suruh, pak lang, toteh, tok ngah, semua sekali. Jadi dia nak mati pun suruh lagi. Padahal dalam kubur bukan nakik tanya pun. Ada kau suruh cucu kau sadik? Ada. Nah, masuk surga? Tak ada. Kan? Ada dia tak ada kan? Dia tak tanya pun, dia tak suruh pun lagi. Baik. Ada kalanya seksa itu akan diputuskan daripadanya dengan doanya seorang yang hidup kepadanya. Maknanya doa orang hidup ni bolehlah pada orang mati. Jadi lepas ni kalau kita ngaji dah tahu ni, makna boleh. Kan? Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Nampak doa kita. Tuhan kami, ampunkan dosa kami. Rabbana ighfir lana dhunubana. Kemudian dosa apa? Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dosa saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Maknanya mereka mati dulu sebelum kami. Nampak? Doa kita. Mak bapak kita sama juga. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Itu kalau ramai. Kalau kita je Rabbana ighfir lana Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ataupun rabbayana shighara. Itu dia. Kalau mak bapak kita saja kita minta doa begitu. Ampunkan dosa kami ya Allah, kedua orang tua kami ya Allah. Nampak? Dia dah meninggal dah. Kalau meninggal, minta ampun untuk dia. Itu makna berbakti kepada kedua orang tua yang sudah pun meninggal dunia. Maknanya kalau katakan orang lain, orang tanya, Ustaz, kalau orang lain meninggal, katakan kawan-kawan kami jemaah surah Al-Firdaus yang sudah mendahului kami dengan iman, doa sampailah, sampai. Kalau dia mati dia kena azab, kata Tuhan, insya-Allah berhenti sekejap azab itu sebab doa kita. Sebab doa kita. Tapi kalau orang tanya, Ustaz, kalau kena azab juga Ustaz walaupun doa, tanya dia balik, kau tahu ke dia kena azab kejap? Satu soalan pertama. Yang kedua, mungkin juga tajwid tak betul doa. Tajwid tak betul. Doa pun dia tajwid juga. Doa Quran Ustaz kan? Doa Quran kena tajwid kan? Doa Quran tak betul. Dia sebenarnya tuan, soal doa ni soal Allah Ta'ala. Manusia ni minta saja. Allah Ta'ala punya hak nak memakbulkan doa ataupun tidak. Kita hanya usaha. Tapi ingat, orang yang niatnya nak berusaha sesuatu yang baik, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala dia tidak akan menyusahkan seseorang dengan apa yang sudah disuruhnya. Jangan bimbang dengan apa yang sudah diusahakannya. Jadi kalau kita berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia, insya-Allah itu terhenti seketika azab untuknya dalam kubur. Kedua, atau sedekah yang dihadiahkan pahalanya kepadanya. Kalau bapak kita tahu dulu memang tak semayang, nampak? Hidupnya dulu kini selama-lamanya dengan perjuangan kebangsaan, kita dah berhujah dah. Bapak dia jawab senang je, engkau belum pernah hidup zaman Jepun, zaman komunis. Makan ubi kayu dia, itulah hujah dia orang. Aku dulu makan garam, itu je. Dia punya hadis dia dengan Al-Quran ni, ayat dia itu saja. Al-Quran ayat dia. Ini dia punya sandaran dan dalil-dalilnya. Tuan, maka kita pun rasa bimbang. Kan? Dengan tak semayang dia, kadang-kadang ada yang main nunggu ekornya. Kan? Ada yang raga-raganya. Kadang-kadang, jadi kita doakan, kita beri sedekah. Kita ada duit, kita masukkan dalam tabung surah Al-Firdaus di penara. Masuk dengan niat, ya Allah Tuhanku, pahalanya sampaikan kepada kedua orang tua, insya-Allah. Orang surah Firdaus pun belilah handphone dengan televisyen macam ni sekarang. Selagi dia ada, pahala mengalir. Insya-Allah. Itu tuan. Sedekah jangan tunggu 100, 10 pun tak apa kan. Tapi kalau RM10 seorang-seorang tuan, tiap-tiap bulan berapa dapat? Kan? Ini dia. Lepas tu kita kena yakin, ingat tak macam mana berlaku peristiwa Isra Mi'raj. Nabi tengok ada orang sedang menanam hari ni, dapat juga hari ni punya hasil. Dia tanya kepada Jibril, siapakah? Man ha'ula'i ya Jibril? Siapakah mereka ini wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, inilah orang yang sudah bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan gantikan dia dengan pahalanya pada masa itu juga. Rasulullah teringat firman Allah, allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Tengok, orang yang menginfakkan, infak ni ulama katalah bersedekah dengan harta yang paling dia sayang. Tuan-tuan, duit dia sayang ke tuan? Duit dia sayang kan?
Sebab itu tuan-tuan, kita infak duit. Mana menginfakkan berarti menyedekahkan, memberikan dengan sebenar-benar daripada hati kita yang jujur dan ikhlas ini, hati yang kesayang. Fi sabilillah, jalan agama. Untuk surah majid dalam agama lah, sekolah agama, untuk perjuangan Islam, untuk jihad fi sabilillah. Allah kata apa? Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, bagi setiap tangkai ada 100 biji, kalikan dengan 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah kalau nak tambah, nak gandakan, dia akan gandakan bagi sesiapa dia kendaki. Ada orang A ni dia sedekah, Allah tambahkan mengikut apa yang Allah mahu. Orang B ni pula sedekah juga, Allah tambahkan bagaimana dia mahu. Sebab Allah tu wasi', iaitulah luas rezekinya, alim, dia maha mengetahui. Ada orang dia suka cela orang, ada silap. Ini apalah haprak bulan Rajab tak nak puasa, Syaban tak nak puasa. Tuan-tuan, tak semua orang mampu puasa sunat, betul tak kan? Dia mampu puasa fardu saja, tapi dia mungkin mampu sedekah. Jadi alhamdulillah. Ada orang mungkin dia mampu puasa, tapi tak gitu masing. Sedekah. Tak ada ini kurang. Jadi maknanya saya bukan apa, saya suka ajar masyarakat kita jangan pandang cela dengan orang. Orang tak buat itu amalan, kita cela dia. Sedangkan pernah sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, idza sallaitul khamsa wa sumtu ramadhana adkhul jannah? Qala na'am. Kalau aku solat 2 waktu, puasa Ramadan, masuk ke tak Rasulullah? Nabi kata masuk. Ulama kata dia tanya masa tu, masa baru difardukan solat 2 waktu dengan puasa saja. Jadi dia tanya, berarti kalau sekadar buat benda yang fardu sahaja dan tinggalkan perkara yang haram, walaupun dia tak buat yang sunat, walaupun dia buat juga yang makruh, apakah boleh masuk syurga? Nabi kata boleh. Itu kaedah dia. Yang kita pandang kan, seorang tu pandang lekeh je, ini apa, tak boleh buat sunnah Nabi, teruk sungguh kan. Kita tak tahu apa amalan dia buat kan. Mungkin amalan dia lain boleh buat. Bismillah, Masya Allah. Jadi maknanya dalam ayat ini tuan-tuan menggalak kita bersedekah. Mungkin satu amalan lain kita susah nak buat kan. Mungkin ada orang tuan dia harta banyak, tapi dia nak berpuasa sunat susah. Sebab bila nak puasa sunat dah nawai tu sama wadin dia kan. Sagi orang ajak breakfast, yang breakfast tu pula ajak pula dia punya klien. Kita kalau aku tak pergi juga ni projek masyhur ni kan. Jadi kalau sekali dia kata awak makan, saya tak apa, saya puasa kan. Jadi orang mesti tak nak makan, tadilah kan. Kalau ada orang kata gitu kan, saya ustaz susah lah saya kadang-kadang nak puasa sunat je kadang-kadang. Masalah kerja saya kata tak apa, yang penting mana sedekah. Kat mana sedekah? Surah Firdaus. Itu. Yo aku ustaz, baru niat dekat dia kata niat nak cakap. Itu dia. Nampak? Gitu. Banyak yang bersedekah. Kan kalau dia tak mampu nak buat satu amal-amal yang lain. Sebab apa? Tok kisah merah dia buat. Takkan dia tak percaya Nabi kita kan. Baru tanam hari ni tuan-tuan, hari tu air. Bayangkanlah. Kalau orang main saham pun, kalau letak duit kat hang kan, tak berganda lagi, tak, belum ganda lagi kan. Nak tunggu berapa bulan, ada tempoh matang lagi tuan-tuan. Tapi yang ini tuan-tuan, sedekah saja, niat dia, insya-Allah sampai. Dan kalau kita bahagi 2 pahala pula macam mana? Maka sebab itu ulama mengajar adab-adab sedekah. Kalau nak disedekahkan harta itu, niat kepada orang yang sudah meninggal. Sebelum nak bagi pada tangan orang, sebelum letak tabung tu dia niat siap dah. Jadi niat dia, niat dia tak payah susah kan, niat hati lah. Nak sampai pahala pada 10 sebatas dia lah, nak kena belajar nawai tu. Itu yang tak ada. Nawai tu duit tak masuk-masuk. Nawai tu sama wadin letak. Itu ya. Dia niat hati dia, ya Allah sampaikan pahala pada ibu aku dengan dunia bapa aku lah. Jadi kita bagi 2 lah benda. Ya Allah, ni pertama untuk aku, kedua untuk ayah aku, 3 untuk ibu aku, tak ada masalah. Boleh tuan-tuan. Kalau kata seketul RM10 tu kita niatkanlah. Sebahagian untuk kita, sebahagian untuk ayah, sebahagian untuk ibu. Ini antaranya sedekah orang yang hidup kepada orang yang mati, insya-Allah. Kalau tidak tuan, diberhentikan seksa, paling kurang dapat dengan seksa jadilah. Diringankan seksaan, jadilah tuan-tuan. Baik. Atau istighfar orang hidup kepadanya, kita istighfarkan untuk dia. Maknanya mohon ampunan lah. Istighfar maknanya kita mohon ampunan. Ya Allah, apakah dosa sekolah, dosa mak apa aku, dosa adik-adik aku. Atau pahala haji yang dibuatkan untuknya. Ini penting.
dalam bab haji badal kena faham sungguh-sungguh. Jangan sampai jadi haji bedal. Itu yang saya katakan. Katakan orang mati ni tuan, orang mati ni, yang pertamanya duitnya ada 10,000. Duit ada 10,000. Ni mungkin lepas peraih tu anak-anak pun kumpul balik dapat 10,000. Okey. Jadi dia pun katalah, kita nak buat haji untuk orang tua kita. Aku baca iklan, orang kata tak payah 10,000. Sekarang berhaji badal senang dia 2,500 kan. So 10,000 tu dia ambil, dia tolakkan 2,500, maka bakinya tinggal 7,500 ya. Betul. Apa hukum? Hukum dia tak sampai lagi haji badal, tu haji bedal. Sebab ulama mengatakan kalau si mati itu mempunyai kemampuan, dia mati kan, tinggalkan harta banyak tu, maknanya boleh buat haji lagi. 10,000 tu boleh tabung haji. Itu package tabung haji, bukan package swasta. Maka dia tidak boleh hanya ambil 2,500 saja beri pada orang untuk badalkan haji ni. Sebab si mati masih lagi mampu. Kecuali kalau si mati memang tak mampu. Kita ni tengok bapak kita kumpul duit, mak kita kumpul duit bagian nak ras sampai meninggal dunia, tuan-tuan. Nampak? Tapi duit tak cukup. Itu lain. Ini cukup dah. Dia tak sempat nak pergi sebab kota lama sangat, meninggal terus. So duit tu tuan-tuan kan, kita ambil macam mana nak buat? Katakan jangan contoh 5 orang anak. Salah seorang anak ni dah pergi kan. Orang yang dah pergi saja, yang bukan dah pergi, yang dah buat haji. Dia pergi tak, dia dah buat. Dah settle haji dia, baru boleh membadalkan haji dia untuk orang sudah meninggal dunia. Maka dia ambil 10,000 tu, dia boleh kata dengan tabung haji, saya nak pergi atas kota bapak sudah meninggal dunia sebab saya nak badalkan untuk dia. Itu betul. Soal tabung haji nak bagi cepat lambat itu soal lain, itu soal dunia. Ini soal nak selesaikan soal akhirat ni. Bukan kita main bedal je kan. Banyak orang main bedal je kan. Duit cukup tapi 2,500 je. Ini banyak orang tak faham. Daripada segi mengerjakan ibadah haji badal, haji gantikan untuk orang Islam. Kalau tak cukup, tak apa, baru gunakan 2,500 tadi untuk dibadalkan saja pada orang yang pergi. Sebab itu, kalaulah dia upah orang lain, dalam kes tadi yang 10,000 tadi kan, satu orang nak pergi haji, dia tak ada duit. Dia kata, nak kau ambil 10,000 ni, kau pergi badalkan untuk bapak aku. Boleh, tapi 10,000 ni tabung haji dah habis semua. Dia poket mana? Dia boleh bagi. Kalau kata 1,500, 2,500 lah. Mana 11,500 akan dia bagi untuk dia buatkan upah haji. Ini segi hukum tuan-tuan. Banyak hari ni Wallahualam saya tengok banyakkan orang buat bukan haji badal, haji bedal. Walaupun dah mampu si mati tu kan, cukup ni tetap juga dia ambil dia 2,500 saja kan. Jangan gitu, takut tak sampai. Kecuali kalau berkebetulan. Ni kecuali kalau berkebetulan kan. Kita dah pergi, kemudian nak dapat pula pergi kali kedua, kita teringat bapa tak buat, kita buatkanlah. Tapi ingat, satu orang yang boleh hanya seorang saja. Tapi yang sedih dekat Mekah tuan-tuan, wallahualam, tapi ni orang sana cerita. Dia kata kadang-kadang setengah-setengah orang tu, tak sebutlah orang negara mana, kan takut orang tersinggung kan. Dia kata mari dekat-dekat ni kan. Mari buat haji bedal kan. Dia haji bedal, dia bedal semua tuan. Satu orang boleh buat badal sampai 3-4 orang. Macam mana? Nampak? Satu kadang-kadang kalau kita pergi musim haji tu, kadang-kadang ada pemandu bas ni pakai ihram. Itu kadang dia badal untuk orang. Tapi kalau badal takut dia bedal. Takut dia bedal. Sampai 3-4 orang dia bedal, satu orang dia sapu 2,500. Macam mana? Dia yang ini peringatan lah. Sebab tu harap-harap kalau tuan nak buat juga, bagilah kepada orang yang kita sudah kenal tuan. Yang kita kenal pasti kenal. Tapi jangan orang kenal je. Siapa orang kenal kadang-kadang dia pergi pun dia bagi pada orang bukan kan. Siapa juga. Lepas tu kami, kalau kami bagi kepada orang kita kenal. Dekat Mekah memang dia ustaz. Kalau Hindun tu biar betul-betul kiai. Bukan tu kiai. Ini sebab kat Mekah semua pakai jubah, semua pakai kopiah. Ini memang pakai yang budaya orang Arab. Jadi tengok semua pakai kopiah, ustaz, syekh kata, syaitan pakai juga kan. Pemandu bas tu kan, pakai jubah je orang skubas, bayang tak? Itu ikat skubas kan. Biasa ikat skubas tu orang Badui kan. Jadi memang tak bayar, relax kan. Tapi bagusnya dia berhenti suruh bayar. Dia kata dah maghrib pergi jamak buat isyak, pandai dia. Tapi dia duduk je lah dalam kereta tu kan. Dalam balai tu isyak rokok, isyak shisha kan. Ini tak buat tu. Paling kurang pun dia baik juga lah, berhenti juga bagi orang sembahyang tu tuan. Jadi hadirin hadirat yang Allah sekalian tu, kisah mengenai menghadiahkan pahala haji untuk dibanding.
Tapi dalam kitab ni tak sebut pula umrah kan. Jadi mana boleh umrah boleh juga. Umrah. Lepas tu ada banyak kisah saya dengar cerita kan. Saya ustaz pernah lah buat umrah, sedekah umrah, pahala umrah, sedekah pahala umrah kepada orang yang meninggal. Tapi pelik ustaz, malam tu saya mimpi ustaz jumpa orang tu. Orang tu senyum dia dan ucap terima kasih. Itu maknanya petanda ni baiklah. Mudah-mudahan dia punya pahala sampai pada simak. InsyaAllah ya. Itu dia. Atau sesuatu bacaan yang dihadiahkan kepadanya daripada kaum kerabatnya. Satu, kita sedekahkan bacaan Yasin, Al-Fatihah, mana-mana Al-Quran kita baca boleh, ataupun daripada orang lain pun boleh. Maka dalam kitab dia kata boleh tu kan. Tapi ada ustaz kata Inul Qayyim Ustaz, mana ni? Tak betul. Ada ustaz kata lah. Ini kita try. Cuba dia try, dia kata boleh ni. Kan? Itu pun pendapat ustaz juga macam dia masalah tu kan. Ini dia. Inul Qayyim kata boleh, tak ada masalah. Dia dulu khilaf dengan ulama. Benda ni tu ada kata sampai itu khilaf saja. Maknanya masing-masing boleh memberikan pandangan. Namun nak mengatakan aku betul, kau salah, susah juga pasal dia khilaf. Kan? Khilaf ni, khilaf ulama muktabar apa dia? Khilaf ulama muktabar ialah ulama dulu yang agak hebat. Benda ni dah berlaku dulu dah. So kalau kita bangkitkan balik tak guna juga sebab tetap setannya khilaf. Itu dia nak buat tak nak buat pun tak apa. Maknanya kalau kita ikutkan, kalau orang tu nak buat, itu kepercayaan dia. Dia nak buat tu cara. Orang kata nak bergaduh sebab itu susah. Kalau kita masuk dalam masyarakat, macam mana? Macam saya lah ustaz, bagi seorang ustaz kan. Saya nak masuk dalam masyarakat, nak dakwah mereka, nak ajar mereka pada Islam. Tapi bila orang kata ustaz, tolong bacakan sikit doa dalam roh. Oh, tak boleh share, jangan share, tak usah mengaku share. Masyarakat dia tak tahu. Dia kata dulu ada juga imam tu dah meninggal dia buat, tapi ustaz tak buat. Kan? Ustaz di Mesir 4 tahun, imam tu lahir kat Mekah, meninggal kat Mekah. Itu contohlah kan. Orang boleh kias saja. Orang Melayu ni kias dia tu. Kalau ustaz masuk televisyen tu, dia kata ustaz tu masuk dah, betul dah. Itu kira betul-betul power ni ilmu tu. Mana tak ada salah langsung. Itu silap juga kadang-kadang. Tahu tak? Dia akan kira tu tuan. Kan? Masing-masing ada betul ada salah. Tapi soal ni soal khilaf. So kalau saya sebagai orang yang nak masuk masyarakat, kena raikan khilaf tu saja. Tak nak apa tuan. Tapi kena bagi tahu dia, kena faham kat dia. Yang kau buat ni ada statusnya ibadat biasa, yang ada seperti statusnya ibadat sunnah. So kalau kita kata berdasarkan pernyataan Al-Qayyim dalam kitab ni, kita boleh buat itu saja. Atas dasar sangka baik kita kepada Allah, Allah sampaikan pahala kita kepada orang yang mati. Cuma satu yang kena ingat, setiap amal kita nak buat mesti ikhlas. Kalau sedekah-sedekah pahala itu kan, yang sampai boleh ikhlas. Tapi hari ni macam mana kalau kita paksa orang? Tak boleh. Imam tu dah imam buat imam kan, terpaksa dia. Jadi imam tu buat kadang-kadang mungkin terdasar paksaan kan, tapi tak sampai. Itu saja. Ataupun terdasarkan dia dah ada dah. Orang hantar lori catering datang, imam lepas tu makan sama-sama. Nampak tak? Jadi maknanya kita cubalah kan mengikhlaskan saja, mudah-mudahan sampai pahala dia insya-Allah. Tapi kalau kaum kerabat buat, kita sebagai anak untuk orang tua mesti tentu ikhlas dia kan. Sayangkan bapak kita, itu digalakkan sangat ahli keluarga buat. Atas dasar sayang kita dengan bapak kita, sayang kita dengan mak kita, sayang kita dengan adik-adik kita, insya-Allah sampai. Jadi tuan-tuan, kalau katakan mak bapak dah tak ada, buatlah. Salahnya pagi-pagi lepas solat subuh kan, aku sedekahkan bacaan surah Yasin ni kepada ibuku yang sudah meninggal dunia. Kan? Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Sedekahkan pahala tuan-tuan. Tak susah beramal, senang. Ya. Kalau kita kata ustaz saya nak baca Yasin malam Jumaat tapi surah Al-Firdaus tak ada buat, asyik baca kuliah ceramah. Adakah perlu kena meramai buat? Kan? Buat sendiri je cukup. Tapi ustaz saya tak reti tajwid, pergi ngaji. Apa susah? Bila masa pun kita sendiri nak baca Quran, mana boleh harap orang saja. Sebab pahala itu untuk kita, untuk kita. Ini saya tak kesilapan kita hari ni. Betul kita dan tuan yang masih hidup, ada anak kecil-kecil, jangan abaikan kesedaran didik mereka. Suruh mereka belajar Quran. Ustaz-ustaz kita ada, imam kita ada, hantar dia suruh belajar Quran. Ini tuan. So dia boleh baca Quran, jangan bagi dia buta Quran. Tapi satu saya pesan tuan, silap kita hari ni lah, Quran tu trend saja. Bagi khatam cukup dah, kita rasa lega. Dah khatam nak, ya alhamdulillah, besok kita buat bunga telur. Itu je lah. Makna tuan yang saya cerita ni bukan sekadar seronok anak dah khatam je.
Kita kena pastikan anak kita pun sendiri tiap-tiap hari baca Quran, tiap-tiap hari baca Quran, tiap-tiap hari baca Quran. Biarlah jadi bapa dan mak yang satu membebel pada anak sebab tak baca Quran tiap-tiap hari. Sebab kita bimbang. Quran trend dia dibaca, mak tu orang meninggal dunia. Nampak? Bulan puasa baru nak baca Quran. Itulah sekali baca Quran berabuk sungguh. Bukan dia berabuk baca, Quran dia berabuk. Sebab simpan lama sangat sampai 9 bulan, dia ambil atas hari berabuk Quran. Jadi maknanya tu yang baca Quran berabuk. Ini dia. Jadi maknanya bila dia start baca Quran pula, dia baca Quran merangkak. Orang suruh baca duduk, dia baca merangkak. Sebab dulu dah khatam dah, tapi sebab tak biasa membacanya, maka akhirnya dia baca merangkak balik. Maka sebab itu biasakan membaca Al-Quran. Biasakan baca Quran. Jadikan Quran ini teman setia kita, tuan, sentiasa baca. Hal ini samalah seperti orang yang terseksa di dunia, yang dijamin oleh temannya. Macam kita tengok orang masuk lokap, nak kena keluar, ada penjamin, begitulah. Maka dia terlepas dari seksa itu dengan jaminan temannya itu. Akan tetapi ini ada kalanya tidak berlaku, melainkan dengan keizinan Allah. Itu kena ingat, kalau Allah izinkan berlaku, tak izin tidak. Itu yang saya sebut tadi, usaha dan ikhtiar kita sahaja, tuan-tuan. Namun nak dikatakan confirm sampai wallahu alam, memang tak nampak, memang tak tahu. Kerana tiada seorang yang berani memberikan syafaatnya di hadapan Allah Ta'ala melainkan dengan keizinannya. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapa dapat beri syafaat di sisi Allah kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Surah Al-Baqarah 255. Baik. Dialah yang akan mengizinkan si pensyafaat untuk menyampaikan syafaat atau mensyafaatkan, kiranya dia hendak merahmati orang yang disyafaatkan baginya. Kalau Allah nak turunkan rahmat kepada orang, jadi sampaikan syafaat itu, maka Allah akan beri. Ingatlah, jangan sekali-kali anda terpengaruh dengan selain dari itu, kerana ia adalah syirik dan batil yang jauh sekali yang akan terima oleh Allah Ta'ala. Jangan kita kata, kita kalau kita nak buat ni syekh, kita kena hantar ke budak-budak tahfiz. Kan tahfiz mana? Darul Azhar contohnya kan. Dia etikat itu mesti sampai, itu power tu. Macam juga orang kata berubat, kau pergi jampi Darul Sifah tu power. Darul lain tak power, tak boleh. Ini semua dengan izin Allah Ta'ala saja. Itu juga kalau kita kata sebagai anak nak menyampaikan sedekah pahala bacaan Quran itu semua dengan izin Allah Ta'ala. Namun kita kata confirm sampai tidak boleh, ini syirik, ini batil, sesat, maka yang akan menyampaikan itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Al-Baqarah 255. Siapa dapat beri syafaat sisi Allah kalau tidak dengan keizinannya? Wala yashfa'una illa liman irtada. Al-Anbiya 28. Dan tiada dapat mereka beri syafaat melainkan kepada siapa yang disukainya. Dan firman lagi, ma min syafi'in illa min ba'di idnihi. Tiada siapa boleh beri syafaat melainkan sudah dengan izinnya. Surah Yunus ayat ketiga. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adnalah. Surah Sabah 23. Dan tiadalah berguna syafaat di sisinya melainkan kepada siapa yang diizinkan baginya. Qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard thumma ilaihi turja'un. Katakanlah syafaat itu seluruh kepunyaan Allah, kepunyaannya segala lapisan langit dan bumi. Az-Zumar 44. Kau tuan-tuan jumpa orang apa ni, apa terpanggil orang yang koma, tak bangun-bangun tu kan, boleh ambil ayat ni, ayat 44 surah Az-Zumar, baca kat telinga kanan 3 kali. Qulillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard, sambung ni, thumma ilaihi turja'un. Baca hembus telinga dia 3 kali. Kau tak bangun-bangun juga lagi, tu confirm tajwid tak betul. Jadi baca betul-betul, hembus, insya-Allah. Kalau kita tengok orang koma, kalau kita baca ni, pengalaman saya, dia akan menguik-nguik mata dia. Kita terkejut Maksud tu koma tak sedar juga. Bila kita hembus dengan ayat ni, dia macam tu mata. Jadi boleh cubalah surah Az-Zumar ayat 44. Itu doa untuk orang yang koma. 3 kali baca dekat telinga kanan dia. Sekali baca hembus, sekali baca hembus, sekali baca hembus. Ada tu lagi ilmu yang kedua. Kalau kita ambil air bersih, kita buka, kita baca surah Al-Mulk, boleh juga. Surah Al-Mulk ayat satu surah baca. Hembus, kita ambil air itu, sampul ke kaki, badan-badan semua sampai kepala.
sapu sikit air kat kepala rambut dia, boleh juga. Tapi ada, kalau kata dia pergi terus, itu memang rezeki dia untuk pergi terus, meninggal. Orang koma ni biasa gitu kan, sama ada dia berbulan-bulan lepas tu dia sedar, ataupun berbulan-bulan lepas tu dia meninggal dunia. Persoalannya kita nak bagi dia mudah sama dia untuk hidup terus atau mudah untuk dia pergi terus. Ini dia. Ya. Tapi kalau selain daripada tuan-tuan, contohnya kalau orang tu saka, susah nak meninggal, itu lain. Itu mungkin ayat yang saya sebut dua-dua tadi tu mungkin bukan jodoh dia. Jodoh dia mungkin cara lain pula. Itu lain tuan. Sebab tu rawatan bagi orang saka susah nak meninggal dia lain. Lepas tu kalau orang confirm ada saka, tapi kalau susah nak meninggal, rawatan lain kita bagi dia rawatan saka memang. Biasanya lepas tu dia pergi jalan terus. Jalan terus tuan. Itulah. Sebab itu ayat-ayat seperti ini kita boleh amalkan sebab kerana tuan-tuan ulama dahulu mengamalkan daripada ayat Quran itu sebagai syifa ataupun bahan penyembuh insya-Allah. Dan kita sambung kuliah kita masa datang tuan Ibnu Abi Dunya tu pada kuliah datang sebab saya lepas ni ada nak pergi sekolah Tamidah. Dia ada buat tuan program sambutan hari guru. Allahu a'lam bissawab. Cukuplah sekadar hadir untuk hari ini, insya-Allah terus lagi pada kuliah akan datang. Pada soalan tanya insya-Allah, ada soalan? Ada soalan? Ada soalan mana? Mana? Ada soalan? Ya. Tentang apa tu? Pada haji. Pada haji. Pada haji kalau orang tak pernah cuci dia tak boleh buat kan? Tak boleh buat. Sebab dia untuk diri sendiri tak selesai lagi. Dia kena buat selepas dia nak buat pada haji, boleh lepas dia buat haji. Katakan tahun lepas dia dah buat, tahun ni dia buatkan untuk badan. Ada soalan lain? Kalau tak ada soalan, tanggung mana dengan doa dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.